ialah motivasi kehidupan daripada surah Yusuf. Ya, semua majlis disilakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Jadi kasih Puan Pusi pada malam yang mulia ini, yang dihormati bagi Kesatuan Tinggi Tuan Qazi Saudara Dirantun Ustaz Muhammad Ismawi bin Harun, Puan Muzal, Puan Tanul Zaman, Siusia Majlis Adraf, Ketua-Ketua Jabatan, Dato' dan Datin, tuan-tuan, puan-puan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan bahagia pada malam ini dapat berhimpun satu majlis ilmu malam Jumaat. Ya, tuan-tuan, malam yang penuh dengan keberkatan, malam yang dijanjikan adanya bagi yang rajin berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat ni hari yang istimewa kerana padanya Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan padanya juga baginda diwafatkan. Tuan-tuan cuti ke hari esok Jumaat? Cuti Di Johor dia cuti Tuan Qazi. Mereka baru cuti pada bulan 1 tahun hadapan ini. Apa dia? Oh, tak lama lagi, InsyaAllah. Sultan Johor kabarnya nak minta rakyat mendoakan untuk baginda setiap hari Jumaat. Jadi tuan-tuan boleh minta lah pada baginda Sultan. Faham? Raja faham minta supaya nanti hari Jumaat kita doa panjang untuk Sultan. Kalau tak, kita kena balik awal pula. Betul ke tak betul tuan? Hari Jumaat nak kena kerja kan? Baiklah dalam masa yang terbatas ni, mudah-mudahan kita dapat kongsi bersama tuan-tuan atas amanah yang diberikan ni dengan cara lemah dan rendah giginya. Saya pun tak tahulah tuan-tuan sejauh mana yang boleh saya cakupi pada malam ini untuk surah yang namanya surah Yusuf dan motivasi dalam kehidupan kita sebenarnya. Pertama-tamanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ustaz-ustazah yang dirahmati dan dikasihi Allah, anak-anak semua. Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan surah Yusuf ni satu surah yang sangat istimewa kerana daripada awal hingga akhir menceritakan perjuangan seorang manusia bernama Yusuf AS. Dan para ulama tafsir, contohnya Atha bin Yasar, Sa'id bin Ma'dan, mereka ni berkata bahawa siapa yang susah hati bacalah surah Yusuf. Bukan yang nak dapat anak lelaki yang handsome baca surah Yusuf sahaja kan? Tetapi mereka mengatakan besok dalam syurga, rupa-rupanya kata ulama, kata para ulama tafsir, contohnya Al-Qurtubi dalam tafsirnya, orang yang baca surah Yusuf ini akan dapat hati yang tenang, lapang, ya, dan jadi penyelesaian kepada masalah-masalah yang terjadi. Ada masalah besar daripada masalah yang timbul dalam Yusuf, tuan-tuan, iaitu dalam usianya 12 tahun dia tolak jatuh ke dalam perigi buta dan hanya bertemu dengan ayahandanya selepas ayahandanya buta 28 tahun kemudian. Bayangkan ya, ini adalah satu tempoh yang sangat panjang. Kalau kita susah pun, Allahu Akbar, tak adalah sampai anak kita hilang, buat rumah dalam akbar, tak jumpa, na'udzubillah, ya tuan. Dan yang lebih mengecewakan, yang sangat menguji keimanan seseorang Nabi itu, Nabi Ya'qub, kerana yang membahayakan anak bongsu itu atau anak kedua bongsunya Yusuf adalah abang-abangnya sendiri, tuan-tuan.
tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Justru kalau kita perhatikan, ya, Nabi Yaqub menghadapi berbagai konflik dalam hidupnya. Maka kita juga orang beriman pun akan menghadapi konflik dalam hidup kita. Dan itu Allah SWT menjelaskan akan khalaqal insana fi kabad. Kami mencipta manusia dalam ujian, dalam kesulitan hidup. Dan itu juga tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, Allah berfirman dalam ayat surah Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia itu menyangka dia ini masuk Islam mudah ada ceritanya, tak ada ujian? Kami pasti menguji mereka supaya dengan ujian itulah masing-masing tahu mereka berada di tahap yang mana, ya tuan-tuan. Ada di kalangan kita yang diuji oleh Allah SWT dengan sakit. Ada yang diuji dengan anak yang sakit, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ada yang diuji dengan suaminya sakit. Dalam Ustaz, suami saya terbaring dalam keadaan seperti ini. Malam ni Alhamdulillah ada jiran dan baik hati, minta supaya saya pergi juga kuliah. Biarlah dia nak jaga suami saya. Suami nak jaga suami saya masa tu hujan ni. Dah berapa suami sakit? Dah 10 tahun dia terhantar Ustaz kena penyakit ni. Ya Allah, berusaha dengan pahala tuan-tuan, perempuan berkorban untuk agama Allah dan tuan-tuan datang pada malam ini. Walaupun hidup kita ni penuh dengan ujian, ya tuan-tuan. Ada setengah pula yang diuji dengan ditipu dalam perniagaannya, bankrupt. Ada pula diuji dengan orang berhutang dengan tak bayar. Ya kan? Ujian yang berbagai-bagai dalam kehidupan kita, dan tidak ada ujian yang lebih besar daripada ujian kematian, tuan-tuan. Maka kalau kita perhatikan surah Yusuf ini, Allah SWT bawakan kepada kita, ya, kita lihat pada awal. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi ma awhalna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Hai Muhammad, kami bawakan kepadamu kisah dari Yusuf. Kerana kata para ulama yang ramai, surah ini turun pada zaman Mekah. Dan Nabi baru saja ditimpa ujian yang besar, iaitu kematian isterinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa radhaha, dan kematian pakciknya yang banyak membantu perjuangan Nabi, itu Abu Talib. Jadi dua orang Isa ni tuan-tuan sangat menyokong Nabi walaupun yang kedua dikafirkan, tetapi sangatlah menyokong, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kehilangan dua Isa yang penting tuan-tuan, Allah turunkan surah ini untuk mengobati luka lara susah, keresahan yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita susah hati, bacalah surah Yusuf. Ya, Khalid bin Ma'dan berkata, besok dekat akhirat dalam syurga yang akan menggembirakan kita semasa berada dalam syurga nanti adalah alunan nasyid surah Yusuf yang disampaikan oleh para malaikat. Allahu a'lam bagaimana caranya, tuan-tuan ni. Kita kalau berceramah ni kat suasana tempat, ceramah sekejap, kita ada orang main dulu sekejap. Ya, maka dia sekali panggil anak muda ni sudah main dulu kat depan. Kat sini boleh main kan? Tapi dalam masjid tak apa digalakkan sangat, supaya kita ada relax sikit, ya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi berpandukan kepada ayat Yusuf ni, kalau kita lihat Allah membawakan untuk Nabi kisah seorang Nabi sebelumnya yang lebih parah lagi ujiannya pernah ada dalam hidup, iaitu Nabi Yusuf bermimpi. Tuan-tuan, mimpi ini merupakan satu berita gembira bagi orang beriman. Mimpi dan tiga jenis, tuan-tuan. Yang pertama sekali, mimpi daripada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil ru'ya as-sadiqah. Yang kedua dipanggil al-hulm, iaitu gangguan oleh syaitan. Yang ketiga, ma yuhaddith bihi nafsuhu. Siang-siang kita ni melihat orang pakai kereta mewah. Kita lihat umpamanya tuan-tuan boleh rasa semua yang indah. Nanti malam dia datang mengganggu kita fikiran tersebut. Kalau kita bekerja stres banyak, fail banyak tak selesai, nak pergi cuti tak sempat, kita tanya dengan bos, nanti tengah tidur waktu malam datang gangguan itu. Jadi mimpi ada tiga, ya tuan-tuan. Yang pertama mimpi daripada Allah, mimpi daripada syaitan, dan mimpi kerana gangguan psikologi yang menimpa seseorang itu. Para Nabi mimpi mereka adalah mimpi yang benar. Tetapi orang-orang beriman, mudah-mudahan kita ni pada kalangan beriman yang sebenarnya tuan-tuan, Allah beri kita juga mimpi sebagai satu petanda petunjuk, dan juga ada mengandungi khabar-khabar yang tertentu. Itu sebab mimpi orang beriman ini disebut juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min
1/46 daripada kenabian. Ada riwayat mengatakan 50, ada riwayat mengatakan 70. Kata Imam Ibn Qayyim, nampaknya berbeza-beza. 1/45 itu kalau orang itu betul-betul asli imannya macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Allah. Macam Sayyidina Umar yang mimpi melihat azan, lalu diberitahu kepada Nabi, dan Nabi suruh Bilal untuk memandangkan azan, macam yang Sayyidina Umar Khattab ceritakan dalam mimpi. Jadi tuan-tuan, kalau orang ni imannya tinggi, dia akan dapat hadiah daripada Allah dengan mimpi 1/46. Tapi kalau orang kurang imannya 1/50, 1/70, begitulah seterusnya tuan-tuan yang dimiliki Allah. Maknanya ada secubit, ada sedikit daripada mimpi yang kita dapat itu ya adalah hadiah daripada Allah SWT. Kata Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, dan itu juga Imam Ghazali menceritakan kalau hati kita ni kita benar-benar jaga tuan-tuan, maka Allah SWT akan beri kepada kita mimpi-mimpi yang lain. Ya, kata mereka, Ibn Abdul Bar kata demikian, Qurtubi kata demikian, Ibn Jarir Tabari kata demikian. Kalau kamu menjaga wuduk kamu bercakap yang benar-benar, kamu jaga makan minum kamu dari semua yang halal, kamu sentiasa mengamalkan sunnah, maka gembiralah wahai saudara-saudari, tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari, tuan-tuan puan-puan akan dapat anugerah daripada Allah berupa mimpi yang mana Allah beritahu kita sesuatu benda sebelum dia berlaku untuk kita bersedia menghadapi. Baik tuan ya, macam seorang sahabat saya, beliau seorang yang rajin kita sembahyang subuh, sembahyang berjemaah sentiasa, tak ada nak cerita orang, rajin masuk sunat. Sebelum anaknya bertahun, dia bermimpi melihat bulan dengan bintang jalan tuan-tuan, beriringan satu sama lain. Dan tak lama sampai itu, alhamdulillah, anaknya yang belajar dekat UTM, anak perempuannya seorang gadis yang salihah, dipindah oleh pensyarah universiti. Ya, isteri yang pertama dah tukar, yang sekat pandang pula ni. Isteri maknanya pensyarah muda ini minat anaknya, Masya Allah, pensyarah seorang yang baik, bawa anak dia pergi overseas, dah belajar dekat luar negara. Ya, maknanya tuan-tuan yang dilihatkan kadang-kadang mimpi datang dalam bentuk-bentuk itu kepada orang-orang yang menjaga tutur katanya, menjaga kata-katanya, menjaga penampilan dirinya, menjaga makan minumnya, maka dia akan dianugerahkan Allah SWT mimpi yang baik macam Nabi-Nabi walaupun tak sempurna seperti mereka. Ya, ini adalah satu motivasi untuk kita. Alangkah gembiranya bestnya ibu lah. Sebelum berlaku satu benda tu, Allah dah campakkan ilham dalam diri kita. Bayangkan itu, Imam Bukhari masa kecil bapak dia mati, kemudian dia ditimpa penyakit, matanya menjadi buta. Tuan-tuan ya, anak lelaki yang satu-satunya ini yang telah pun dinasarkan kalau dia celik, dia nak diwakafkan untuk ilmu, maka Imam Bukhari buta tuan-tuan. Allah, ada suami tak ada kat sisi, ya, dia janda dan jaga anak ini buta, nak kena uruskan kehidupan, kemudian nak jaga budak dia lagi orang buta, macam mana keadaannya, terbatas pergerakannya tuan-tuan. Ibu dengan baik maka ibu ni setiap malam dia bangkit berdoa kepada Allah SWT. Setiap malam dia bertahajud memohon kepada Allah SWT supaya anak ini pulihkan. Ya Allah, kita belum cakap waktu malam tuan-tuan dengan Allah SWT. Kalau kita tak menghafal doa pun tak mampu. Kita cakap ni macam kita bercakap dengan orang yang kita yakin dia akan makbulkan doa kita. Ya, jadi itulah gayanya Imam Bukhari punya ibu punya kesubuhan berdoa kepada Allah tak berhenti-henti. Ya Allah, pulihkan anak, ya Allah, tahu kalau aku mati besok siapa nak jaga dia. Ya Allah, aku bernazar kalau dia dicelikkan matanya, aku akan wakafkan dia untuk agama-Mu, wahai Tuhan. Cakap tuan-tuan ibu, cakap dengan Allah SWT. Dalam keadaan kita yakin Allah terima, cepat atau lambat, kerana Allah berkuasa tuan-tuan. Inna ma'amuhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka ibu yang mulia ini bangkit kita malam berdoa sehingga akhir sekali tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, maka dia bermimpi dalam tidurnya melihat Nabi Ibrahim datang kepadanya. Lalu berkata, hai wanita, nampaknya engkau tak berhenti-henti berdoa kepada Allah SWT supaya anak engkau diberi kesembuhan, maka aku ini berita gembira daripada Allah untukmu. Aku beritahu padamu anakmu besok dia akan sembuh daripada penyakit matanya, walaupun doktor semua dah mengatakan tidak boleh sembuh. Dengar
Dia bangkit, dia pergi kepada anaknya, disapu-sapu matanya sedang buka bercahaya, tuan-tuan. Ini adalah bentuk mimpi yang Allah berikan kepada orang-orang yang salih dan salihah seperti ini. Maka marilah sama-sama kita menyenaraikan nama kita sendiri di kalangan orang yang bangun malam berdoa kepada Allah supaya Allah SWT memberikan kepada kita lebaran-lebaran yang menarik dalam hidup, mimpi-mimpi yang akan membantu kita buat keputusan-keputusan yang penting dalam hidup. Boleh ibu-ibu? Boleh tak boleh? Baik. Ya, kita pergi kepada kisah ini. Maka Nabi Yaqub pesan kepada puteranya Yusuf, jangan cerita kepada abang-abang, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Ayat Nabi Yusuf, jangan cerita kepada abang-abang mimpi yang kau lihat itu, kerana syaitan itu musuh kau dan musuh kita semua, wahai anakku. Nabi Yaqub dia tidak berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan cerita pada abang-abang, kerana nanti abang-abang akan menganiaya kamu. Dia cakap, tuan-tuan, syaitan itu yang akan mempengaruhi abang-abang kamu sehingga abang-abang kamu menganiaya kamu. Nampak tuan-tuan? Macam pada satu malam bila Nabi Rasulullah berjalan dekat Madinah, tiba-tiba kelihatan terlibat dua orang sahabat Ansar lalu kawasan itu. Nabi panggil, sini, ala risyikumah hari Safiyah. Nabi panggil dua orang Ansar yang berjalan pada malam melihat Nabi berjalan dengan isteri baginda namanya Safiyah. Nabi panggil, isteri. Ini adalah Safiyah. Mereka berkata, subhanallah ya Rasulullah, takkanlah kami nak fitnah Nabi berjalan dengan orang perempuan malam yang gelap seperti ini. Nabi pergi ke tempat maksiat, takkanlah kami nak kata begitu, wahai Nabi. Nabi SAW telah pun menjelaskan kepada mereka, aku nak beritahu kamu, sungguhnya syaitan yajri fil adam majrad dam. Aku nak kamu semua memahami sebenarnya syaitan mengalir dalam tubuh kamu macam mengalirnya darah. Tuan-tuan, manusia fitrah dia baik, tuan-tuan. Tetapi yang menjadikan dia jahat adalah pengaruh dari syaitan dan ruang-ruang kericihan yang membenarkan dia jadi syaitan. Saya bagi contoh pada tuan-tuan ni. Kita jadi bos dekat pejabat, staf kita tidak pantau, dia baik, dia belajar daripada universiti contohnya, dia memang baik. Tapi bila kita tidak pantau dia ada ruang untuk dia melakukan kelicikan, tuan-tuan, kerana pengaruh dari syaitan. Contohnya, kita tak juga kedatangan dia kena khabar, betul tak? Kita tak juga pukul 10 dia keluar atau tidak, tak ada buat meeting, dia keluar, dia hilang. Dia baik, tetapi ada ruang untuk dia buat jahat, maka dia buat jahat, tuan-tuan, dia boleh lepas dia. Macam juga bekerja, seorang kawan berniaga hardware di Kelantan. Alhamdulillah, Ustaz, dia ke Kelantan semua orang bayar cash, bukan macam kat Kuala Lumpur bayar cek, semua bayar cash. Yang paling best berniaga dekat Arab Saudi, tuan-tuan pergi Mekah kan, tengok kat Mekah perniagaan semuanya cash, betul tak? Ustaz dia seronok tak kalau berniaga cash tiap hari? Best. Macam berniaga berbisa, pergilah tiap hari dapat duit cash. Tapi kalau orang berniaga besar-besar, cek tu pula tak boleh dapat satu meter lagi sebulan, lagi 30 hari. Baik, kembali kepada kisah kawan tadi. Saya berniaga, Ustaz. Tapi kerana terlalu yakin pada staf ini yang merupakan anak buah saya juga, saya tak datang ke kedai. Saya datang pagi menutup. Tiba-tiba nak jadi cerita, Ustaz, pada satu hari saya datang tengah hari, saya nak pakai duit, saya buka lah cashier itu ada RM5 dan ada di keping merah-merah RM10, RM20 dan sebagainya. Saya pun naik, dia tak perasan saya pun. Kejap lagi saya datang semula, saya tengok wang RM5 sudah tidak ada. Ini pelik ni, gimana ni? Maka hati saya pun tertanya-tanya, mana RM5? Laku sekali, laku 2 kali, dan akhirnya saya buat spot check. Saya tengok memang rupa-rupanya bila saya tanya dia mengaku selama satu tempoh yang panjang, tiap hari dia ambil RM5 tu kan. Gaji dapat ni, gaji yang diberikan RM800 dapat, ambil RM5 satu hari kali yang 30 hari tu, tuan-tuan, RM1,500. Itu juga ada seorang kawan buka kedai roti di Kuala Lumpur, seorang kawan Islam, tuan-tuan ni. Dia beli mesin, dia dapat bantuan siswaza. Dia beli mesin Dobi kat Kuala Lumpur, masuk malas nak masuk baju, hantar kat Dobi. Dia engage
perempuan di Sabah untuk jaga kedai-kedai lobi dia. Oh, dia tidak datang. Tapi lama-lama dia aku begini tuan-tuan, sepagi dia terperasan ketika budak dia tulis nilai lobi itu bahagian bawah plastiknya dia tak alihkan kerana dia nak ubah angka yang ada kat situ. Tuan-tuan faham kan? Kat atas invoice tu ada 2-3 layer dah habis kan. So kalau ditulis yang atas, dia sahaja letak bawah tu satu plastik supaya yang bawah tu dia boleh buat amendment. Tuan-tuan faham kan sekarang ni? Faham tak faham? Barulah dia perasan selepas tahun dia berusaha jaga, dia tanya dia pekerja dia, buku-bukunya pekerja dia meresapkan sebulan tak kurang daripada RM1,500. Jadi kembali kepada kisah yang tadi, bila Allah menggunakan ayat, wahai anakku Yusuf, jangan cerita pada abang-abangmu, kerana nanti abang-abangmu akan dengki pada kamu, wahai Yusuf, kerana syaitan itu musuh pada kita semua. Jadi tuan-tuan yang berhenti dikasih Allah sekalian, cantiknya ayat yang Allah gunakan kat sini supaya kita perasan apa ni. Dan para ulama menceritakan kenapa Nabi Yusuf ini didengki oleh abang-abangnya. Kalau mereka menceritakan, contohnya Pak Hamka. Pak Hamka ni seorang ulama yang hebat dia, tuan-tuan ni. Orientasi belajarnya di tempat di Bukit Tinggi di Sumatera. Ya, seorang yang bersungguh-sungguh belajar. Dia nak tuan-tuan datang ke kuliah kan, dia nak cecik kan, bawa dia datang ke kuliah tuan-tuan dan ceritakan kepadanya kepentingan belajar. Ceritakan kepadanya kepentingan menjadi ulama. Ya, macam Imam Malik sebagai contohnya tuan-tuan. Imam Malik ni daripada kecil kan, ibu dia telah pakaikan dia serban, pakaikan dia jubah, pujuk dia untuk pergi ke majlis ilmu, bagi galakan kepada dia, motivasi, bagi reward keuangan dan sebagainya. Imam Ahmad pun sama. Imam Ahmad daripada kecil ibu dia pagi-pagi nak masakkan air panas untuk mandikan dia dekat Baghdad yang bercuaca sejuk, bagi dia uang untuk pergi belajar walaupun ayah mereka dimati sejak mereka kecil-kecil. Banyak ulama ni ayah mereka mati masa mereka kecil tuan-tuan ni, macam Nabi Muhammad SAW juga. Jadi kembali pada cerita Pak Hamka tuan-tuan. Pak Hamka membawakan kisah di sini tuan-tuan yang boleh katakan, sebenarnya Nabi Yusuf ni dia adalah anak kepada isteri kedua Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ada 2 isteri. Isteri yang pertama bernama Ilya, isteri kedua bernama Rakhail. Ini cerita Israel tuan-tuan, ada semua daripada hadis para ulama bawa cerita daripada kitab tafsir terdahulu. Daripada Ilya dia dapat 10 orang anak lelaki, semua lelaki anak. Kemudian daripada Rakhail dia dapat 2 orang. Satu bernama Yusuf, yang kedua nama Bunyamin. Bunyamin yang kecil, dia berusu. Faham ibu? Faham ke tak faham? Baik. Dia berkahwin dengan 2 perempuan yang hampir-hampir serentak. Tapi isteri yang pertama yang bernama Ilya mendapat anak 10 orang berturutan. Yang Rakhail tak dapat anak tuan-tuan. Menjelang usia tuanya Nabi Yaqub, barulah Rakhail ni mengandung. Nanti sudah tua. Maka anak yang kecil tentulah dia sayangi lebih, kerana dia kecil, bungsu, tak boleh bawa diri lagi. Dan tambahan pula selepas itu Rakhail isteri keduanya meninggal dunia tuan-tuan dia boleh bawa sekalian. Jadi memang waraslah tindakan seorang ayah untuk menjaga anaknya yang tidak ibu. Faham kan? Ya, maka dia menjaga Yusuf dan juga Bunyamin lebih daripada abang-abang yang kan abang itu ada ibu. Jadi itulah sebab yang antara mengapa abang-abang ni merasa iri hati tuan-tuan ya. Kenapa ayah sayang sangat pada adikku? Kenapa kami tak dapat kasih sayang macam tu? Ini budak-budak punya soalan biasa tuan-tuan. Kita kena pandai sebut dengan anak-anak Itu sebab ibu bapa yang cemerlang, kalau kita berpeluang cakap dengan anak kita, cakap dengan anak kita tanpa berhenti tuan-tuan. Ahli-ahli psikologi mengatakan orang yang cemerlang sentiasa bercakap dengan anak-anaknya tanpa henti. Cerita dengan anak kita, cerita dengan tanpa henti, tanpa penat, tanpa jemu. Contohnya, nah, kamu sesama kan? Ayah ajar kamu dalam hadis menunjukkan kepada kita orang yang melakukan istinsyaq dengan istinsar, mereka ni tidak akan kena semua. Kita ambil air, masuk ke dalam hidung, seduh sampai rasa dekat apa ni? Apa yang ini? Bakal hidung.
Makan hidung kan? Sahabat rasa sakit. Lepas tu kita hembuskan keluar balik semua. Kita cerita dengan dia betul tuan. Dan semua dia buat. Nak cuba kat long buat. Cuba kat long buat. Cuba abang long buat. Abang buat. Tunjuk cerita tanpa berhenti. Bercakap tanpa berhenti tuan. Tapi hidup kita pada hari ini telah pun dipenjarakan ataupun hidup kita telah pun dibataskan oleh binatang ni tuan. Ini binatang ni cukup bahaya. Dia ada di mana-mana di binatang ni. Sampai kita nak cakap dengan anak kita pun dia sibuk nak main benda ni. Sampai generasi yang dilahirkan pada hari ini, generasi yang tak dicakap tuan. Dia cakap dengan WhatsApp, daripada bercakap dengan Facebook, daripada bercakap dengan Google, daripada bercakap dengan Twitter dan sebagainya. Ini bahaya tuan. Ni ayah cakap tutup handphone ni, tolong ni ayah nak jumpa kamu tak sempat. Waktu petang macam ni kamu dah balik sekolah, apabila ada ayah ni masa nak tolong tutup je handphone, tolong tutup je Twitter, tolong tutup sekejap. Kindle ke binatang dia tutup sekejap. Ayah nak bercakap, tuan-tuan dia boleh tahu sekalian. Ya, jadi Nabi Yaqub dalam kes ini dalam menegarkan kepada anaknya, tetapi anak-anak yang besar itu ingkar untuk faham. Dan yang jelas daripada peristiwa ini kata Imam Qurtubi, mustahil Nabi Yusuf menceritakan pengalaman mimpi itu pada abang-abangnya. Memang dia tak cerita. Kerana dia seorang Nabi, dia dipesan oleh ayahnya seorang Nabi juga, tentulah dia patuh. Tapi tuan-tuan, kebencian, rasa hasad ini berakar umbi sebelum itu lagi. Maka abang-abang ni tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, mulalah melakukan kejahatan seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini pada ayat 15. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayyatil jub wa awhayna ilayhi an tunabbi'ahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun wa ja'alu abahum 'isha'an yabkun. Mereka bawa baju yang berdarah yang telah dilumurkan dengan darah kambing kepada ayahnya untuk mengatakan bahawa Yusuf telah pun dimakan oleh segala. Padahal tolak jatuh dalam diri buta tuan-tuan boleh kawan sekalian. Jadi dalam ayat ini kemudian Allah bawakan wajah sayyi'atun fa'arsalu waliyahu fa'adla dalwa qala ya bushra hadha gulam wa asaluhu ridha'a wallahu 'alimun ma ya'malun. Ayat ke-9. Saya pergi cepat tuan-tuan ni. Cover surah ni keseluruhan ni. Saya tak pilih dia, saya pergi secara umum Ustaz ni. Kalau saya cerita penuh kan pukul 3 pagi tak selesai. Sekarang tuan-tuan masih maklum, anak yang kecil ini jatuh ke dalam perigi usianya 12 tahun tuan-tuan, macam anak kita saiz badannya. Dan saya telah pergi ziarah ke tempat yang dikatakan telaga atau perigi buta yang mengumbarkan Nabi Yusuf ke dalam tuan-tuan. Jauh tuan-tuan ke dalam ni. Kalau kita tinjau ke dalam, kita tak nampak penjelasan. Hitam, gelap. Dan kalau kita campak sesuatu objek ke dalam, yang kita tunggu lama sebelum batu ataupun apa yang kita campakkan ni jatuh ke permukaan air dan betul. Lama tuan-tuan. Yang masa dia ceritakan jauh dari tempat itu. Jauh dari dasar perigi buta ini. Perigi digunakan tuan-tuan, bukan perigi buta, perigi yang digunakan. Jadi kemudian datanglah sekumpulan orang mengambil air, jatuhkan timba. Tiba-tiba merasa berlebih berat daripada biasa, kupu-kupunya yang berkayu pada timba adalah seorang budak. Ya bushra hadha gulam wa asalu billah Allahu 'alimun ma ya'malun. Dia terkejutlah orang ini melihat seorang budak tanpa banyak bicara. Dia terus bawa ke pasar, dijual. Kerana dia takut kalau dia berlama-lama di pasar, nanti tiba-tiba ada orang yang kirim budak ini. Kerana budak ini nampaknya seorang yang hebat, nampak penampilannya nampak hebat, nampak cantik. Kerana dalam riwayat daripada Nabi Muhammad SAW, seperti tafsir Ibn Katsir nyatakan, Nabi Yusuf ni tuan-tuan telah dianugerahkan oleh Allah separuh daripada keindahan dunia tuan-tuan. Ya, kalau tengok kita keindahan matahari, separuh daripada Nabi Yusuf dapat. Keindahan bulan, separuh daripada keindahan itu Nabi Yusuf itu. Keindahan hutan, keindahan apa juga saja tuan-tuan, separuh daripada Nabi Yusuf telah mendapat separuh itu. Indah tuan-tuan, hebat tak? Ya Allah, memang cantik tuan-tuan dalam hati ini. Jadi orang itu menjual, maka Allah Taala bawakan di sini. Lalu dia diambil. Waqala alladhi ishtarahu min misr imra'atihi akrimi maswa asha'a yanfa'ana wa natakhidahu walada wa kadhalika makanna li Yusuf fil ardi wa linu'adhibahu min ta'wil ahadith wallahu ghalibun 'ala amrihi walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Dibeli. Lalu orang yang tidak memiliki anak dia berkata kepada istrinya, mari kita jaga bayi budak ini.
Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita. Ya, tuan-tuan dan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Budak yang membesar, Nabi Yusuf membesar, tiba-tiba ibu angkatnya merasa tergoda melihat kekacakannya. Ya, tuan-tuan dan dikasihi Allah sekalian, dan Allah awal ayat yang kita lihat di sini, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhan rabbi kadzalika yusrif anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin ayat 24. Ya, maka perempuan ini pun cuba untuk memperdayakan Nabi Yusuf. Kunci semua pintu. Walaqatil abwab wa qalat hayta lak. Dia mengajak Nabi Yusuf dan dia membuka pakaiannya. Ya Allah, ujian orang perempuan ini memang hebat, tuan-tuan. Kan? Itu sebab kalau nak jual sabun dalam televisyen dia tak pakai Malik Nur yang berbody dulu, kan? Dia tak pakai Sazali pun. Orang Sazali ada? Sazali Saman, anggota polis yang pada tak yang menang banyak kali tandingan antarabangsa Miss Universe, kan? Dia mesti pakai orang perempuan. Betul tak? Orang perempuan tak terasa ke kalau orang perempuan dikontrolkan begitu sekali keadaan? Tak terasa terhina? Terasa ke tak terasa, tuan-tuan? Kalau orang lelaki cukup suka tengok orang perempuan ni. Itu sebab dalam hadis mengatakan al-mar'atu tuqbilu fi sunnati syaitan wa tudbiru fi sunnati syaitan. Maka taraktu ba'di fitnatan adara 'ala rijali min an-nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih besar kepada orang lelaki dibanding orang perempuan. Balik. Semua orang dalam dunia ini tarikannya lah perempuan. Kerana ujian orang perempuan cukup hebat. Jadi dalam kes ini, ya Allah, hebatnya seorang lelaki yang sudah sampai ke peringkat terasa ingin beristeri, yang telah balik digambarkan oleh Allah di sini penggunaan keadaan sampai ke peringkat umur yang sepatutnya, datang ibu angkatnya, wanita yang sangat cantik seperti disebut dalam kisah-kisah Israelian. Mereka mengatakan namanya Zulaikha, wallahu a'lam. Tapi nama yang sebenarnya, tuan-tuan, nama-nama yang tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran. Itu hanya cerita-cerita Israelian. Yang pentingnya perempuan yang berkedudukan, yang cantik, dan kemudian dalam rumah tak ada orang lain dan mereka berdua sahaja. Nampaknya perempuan ini tingkat, tuan-tuan, digunakan ayat dari Allah di sini. Dia tingkat cantiknya ayat Allah bahawa di sini teknik bahasanya. Mana perempuan ini sudah pun tingkat membulatkan keazamannya. Waktu itu suami tidak pulang. Tapi tuan-tuan, Nabi Yusuf dengan berani berkatalah Nabi Yusuf di sini, wahai perempuan semuanya, innahu rabbi ahsana maswari. Wahai perempuan, sesungguhnya suamiku adalah orang yang sangat baik kepada saya. Tuan-tuan, berzina itu dosa besar sebenarnya. Tapi berzina dengan perempuan yang ada hubungan kekeluargaan dengan seseorang lelaki itu lebih berganda-ganda dosa. Berzina dosa besar lah. Tapi kalau berzina dengan isteri kepada jiran, ataupun isteri kepada pakcik, ataupun isteri kepada teman sendiri, pahala dosanya lebih berganda-ganda lebih besar. Faham tak? Bahkan dibayangkan dalam hadis, dosa yang besar ketiga menjadikan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berzina dengan perempuan yang ada kaitan dengan seseorang itu. Mana dia mengambil kesempatan di atas kedudukan. Disangkakan pagar, tapi pagar makan padi. Ini yang sangat bahaya, tuan-tuan. Maka Nabi Yusuf telah membagikan satu akhlak yang luar biasa hebat. Iaitulah dia berkata kepada perempuan ini, tidak boleh, wahai perempuan, memang saya tidak akan melakukan perbuatan tersebut kerana suami puan seorang yang sangat baik dengan saya. Tuan-tuan, digambarkan oleh Allah di sini, wastabaqa al-ba' wa qaddat qamisahu min duburin mu'alfa ila sayyidaha al-asbab. Allah cantiknya ayat ini. Nabi Yusuf lagi, perempuan yang mengejar di belakang, menarik pakaiannya, koyak di belakang. Tiba-tiba dekat pintu itu terjemur, tersembul. Tiba-tiba dekat pintu itu keluar suaminya. Maka perempuan dalam keadaan panik yang sangat bersemangat, yang sangat, tuan-tuan, dia pula telah putar pelik cerita yang sebenarnya. Tuan-tuan boleh sekalian, ini kisah kita semua maklum dalam Quran dikatakan itu sebab seorang lelaki yang diajar oleh seorang perempuan untuk melakukan zina, yang berjaya menepis pelawaan ataupun ajakan itu, dia akan berada dalam 7 golongan di bawah arasy Allah ketika matahari berada di atas kepala setingkat, dan manusia ditenggelamkan oleh peluhnya. Ada yang sampai betis, ada yang sampai kubik, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai ke seluruh tubuhnya termasuk hidung
kacak. Dia menghimpunkan dunia dan juga akhirat. Wajahnya hebat, ilmunya tinggi. Satu hari dalam perjalanan dia pergi menunaikan haji, tuan-tuan, dari Madinah. Perjalanan jauh, pernah pada masa itu dia berhentilah dekat area Arab. Masa itu ada dekat juga. Kerajaan Islam pada zaman itu tuan-tuan yang main tau, hingga dekat buka. Mereka ada kemajuan tuan-tuan. Dalam perjalanan di hari yang buta dan juga kuda lalu tu, mereka sediakan merehat. Maka dia pun pendatang, dia turun daripada kudanya, ikat, dia duduk dekat dalam rumah itu, dan dia terlupa kunci pintu tuan-tuan. Rupa-rupanya belakang dia tadi telah diperhatikan oleh seorang perempuan. Rupanya perempuan ahli maksiat yang tidak ada daripada zaman dulu, bukan zaman kita sahaja yang ada. Dia tahu di rumah lihat dia ada peluang untuk dia menjual kehormatan diri. Dia pun tolak pintu yang tak berkunci itu. Dia pun membuka wajahnya. Pada zaman itu semua orang makan duduk dengan gedung proper, budak dan sebagainya. Dia tanggalkan diri pakaian di hadapan Sulaiman bin Yasar yang sedang duduk seorang diri termangu-mangu, terkejut tuan-tuan. Rupanya perempuan ini telah dia sebelum dimasuk ke rumah ini. Maka dia masuk makan dan sebagainya tuan-tuan. Maka saya biasa pun terkejut. Dia pun tak berapa apa. Kalau perempuan dia menjerit, ternyata orang semua akan menyalahkan dia kerana dalam situasi orang mencurigakan. Apa dia buat tuan-tuan? Dia pun menekuk wajahnya ke kedua kaki, dia menangis habis-habisnya sampai basah janggutnya dengan air mata tuan. Maka perempuan dia pun terkejut. Dia kata, wahai lelaki, selama ni aku menggoda ramai orang lain selain mereka semua terpedaya, tapi kau tidak, kenapa kau menangis? Saya mengatakan, wahai perempuan, aku api dunia pun aku tidak boleh tahan, dia tinggal pula api akhirat. Perempuan ni nampaknya tak boleh nak bujuk dia tuan. Perempuan pun lari meninggalkan pasal malu. Dan Sulaiman bin Yasar di tuan-tuan tabi'in yang buka ni meneruskan perjalanan pergi ke Mekah untuk buat haji pada waktu ini. Dia habis sa'i, dia pun bertahan dulu bergunting. Kemudian dia pun tertidur dalam masalah tuan-tuan, kata sa'i kerana kepenatan yang amat sangat. Tertidur dia. Tiba-tiba masa dia tertidur tuan-tuan, Allah memberi kepadanya mimpi yang sangat menarik. Dia tertidur dalam mimpi itu, dia melihat seorang lelaki yang sangat kacak menegurnya. Assalamualaikum Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah tuan? Tuan ni sangat kacak, kata Sulaiman. Sulaiman ni kacak tuan-tuan, tapi dia melihat orang itu jauh lebih kacak daripada dia. Lalu lelaki yang dilihatnya dalam mimpi itu berkata, tahniah wahai Sulaiman, kamu berjaya dalam ujian yang berat, iaitu digoda oleh seorang perempuan, kamu berjaya menepisnya. Kamu kekal dalam hidup ini wahai Sulaiman, kekallah iman kamu, istiqamahlah, moga Allah matikan kamu dalam iman. Sulaiman berkata kepadanya, Tuhan, siapakah Tuhan ini? Jawapan orang yang sehingga kacak yang terpulang tidur di tadi tuan, akulah Yusuf bin Ya'qub. Akulah Yusuf bin Ya'qub. Inilah Nabi Yusuf kita telah cerita. Saya berkata, Masya Allah Tuhan, Nabi Allah, patutlah handsome. Tuhan punya ujian, Allah mahu dalam Quran. Saya punya ujian, tak perlu diketahui, saya pun macam mana Tuhan tahu. Jawapan Nabi Yusuf kepadanya, wahai Sulaiman, aku Nabi, aku dapat protection daripada Allah. Sedangkan kau merupakan manusia biasa yang berjaya menghadapi ujian ini. Kamu kekal dalam masalah ini, wahai Sulaiman. Tuan-tuan, ujian orang perempuan di berat tuan ini sangat berat. Saya seorang ustaz pun tak terkecuali tuan-tuan. Bila kita dapat email, kan, kita seorang diri dapat email kadang-kadang daripada orang perempuan, mana-mana datang tuan-tuan. Pada masa itu tinggal kita dengan Allah SWT saja. Bila buka saja ibu Allah SWT, ya, naik terucap, tercabut serban dan juga jubah tuan. Allahu Akbar. Ujian kecil macam ni pun kita tak berguna atas sia tuan-tuan, kesiannya gitu. Banyaklah berdoa kepada Allah tuan ni. Saya ijazahkan tuan-tuan satu doa malam ni. Baik, saya baca sama-sama. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah,
Aku mohon kepadamu ketakwaan. Aku mohon kepadamu kehormatan diri. Jangan dicemari dengan maksiat, terutama dengan zina dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, aku minta kepadamu kekayaan mereka. Ya, ibu-ibu tak boleh dalam masalah semaju kemudian. Doa kepada Allah supaya kita dapat apa yang Allah beri kepada orang yang saleh, bahkan orang yang hebat kita Nabi Yusuf. Kemudian Allah SWT bawa di sini tuan-tuan. Maka kerana peristiwa itu, perempuan di masa madu panggillah kawan-kawannya untuk menyaksikan si Nabi Yusuf. Masakan kamu boleh tahan lihat lelaki yang handsome seperti ini pada rumahmu? Maka Allah bawakan di sini tuan-tuan. وَعَتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَكَانَتْ تَخْرُجُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Panggil orang perempuan semua. Kamu butuh apa ya? Panggil orang perempuan semua bagi pisau, bagi buah untuk dipotong. Semua Nabi Yusuf lalu. Ternyata orang perempuan ni bila-bila Nabi Yusuf mereka potong tangan mereka sendiri, mereka tak sedar. Nak ceritakan hebatnya wajah Nabi Yusuf ini sampai darah mengalir kat jari pun tak perasan. Bila berlalu pas lagi tangan potong. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, hebatnya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf telah dipenjara dan akan minta bagi dia sendiri. Dalam penjara bertemu pula dengan dua orang yang melihat Nabi Yusuf di orang baik dan bertanya kepada Nabi Yusuf tentang mimpi mereka. Yang Allah bawa kat sini tuan-tuan. وَدَخَلَ مَعَهُ سِجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Dua orang melihat, wahai Yusuf yang baik, kami melihat dalam mimpi kami, aku melihat aku bawa roti atas kepala dimakan oleh burung gagak. Yang seorang burung kata, aku melihat aku memerah anggur untuk dijadikan minuman. Tapi Nabi Yusuf sebelum menjawab mimpi ini tuan-tuan, Nabi Yusuf suruh mereka beriman kepada Allah dahulu. Nampak tak? Ya, kita ni keliling kita ya tuan-tuan, ada ramai orang yang baik. Kadang-kadang macamnya kan? Kadang-kadang orang ni orang Hindu, kadang-kadang orang ni orang Kristian. Cikgu yang Kristian dekat sekolah kita ni cikgu yang baik, cuma dia tak ada hidayah nak masuk Islam. Pernah tak kita usahakan untuk dia masuk Islam tuan? Kita buat orang macam ni yang datang ni semua bakal-bakal di surga ni. Majlis ilmu ni datang juga tuan kali. Majlis maulid ni juga datang. Lagi apa lagi? Majlis hijrah ni juga datang. Majlis kuliah Nabi Yusuf ni juga datang. Ini semua di surga ni, bakal di surga. Katalah amin tuan-tuan. Amin, amin. Apa jadi dengan saudara-saudara kita yang kat luar sana yang kita belum berdakwah pada mereka? Jadi peranan dakwah ini janganlah dibataskan kepada orang lain. Kita pun kena jalan dan tanggungjawab itu tuan-tuan. Ya, cuba beri peranan macam Nabi Yusuf ini berkawan dengan orang yang bermasalah, orang kafir ini. Nabi Yusuf mengujuk mereka, kamu arba'un tafarikuna khairun amillahu wahidul qahar. Tuhan kamu ada banyak, mana lebih baik Tuhan yang banyak yang kamu tak tahu mana satu kamu nak puaskan hati, berbanding dengan seorang yang menjadi hamba kepada satu Tuhan sekali. Tuan-tuan, jadi akhirnya dua orang yang masuk Islam dan seorang yang boleh dijatuhkan hukuman seperti Nabi Yusuf telah jelaskan, iaitu dia dipancung kepadanya dan seorang lagi dibebaskan dan mendapat kedudukan yang terhormat di sisi raja. Walaupun Nabi Yusuf telah berkata berkesan kepada yang selamat ini, kamu sebutlah aku di sisi Tuhan kamu, di sisi Tuhan kamu. Wa dhanna alladhi wa qala alladhi dhanna annahu nabiyyun madhkurni 'inda rabbik fa asahu syaitanu dzikra rabbi fa labitha fi sijni bid'a sinin. Sahabat, kamu besok akan selamat, jadi orang terhormat. Beritahu kepada raja aku ni di penjara dan saya balik. Tuan-tuan, kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, Nabi Yusuf telah minta daripada manusia untuk membantunya dalam urusan yang Allah telah kadarkan itu. Berbeza daripada Nabi Ibrahim sebelum itu, iaitu datuk kepada Nabi Yusuf. Bila dia dicampakkan ke Nabi, malaikat beri tawaran untuk melindunginya. Maka Nabi Ibrahim berkata, tidak perlu engkau membantu aku wahai malaikat, aku minta direct kepada Allah SWT. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tiba-tiba Nabi Yusuf pula berkata kepada kawan yang akan lepas, tolong beritahu aku di penjara dan saya balik. Maka tuan-tuan, atas permintaannya itu kepada manusia, bukan kepada Allah, maka Allah panjangkan lagi tempoh tersebut beberapa tahun lagi tuan-tuan.
Falabitha fi sijni bid'a sinin. Kita baca bahasa Arab kata bid'a merujuk angka 3 hingga 10. Jadi nampaknya Nabi Yusuf terlupa nak minta kepada Allah. Allah hukum lagi dipanjangkan tempoh penjara itu lagi kurang daripada 10 tahun. Jadi tuan-tuan dalam hidup ni jangan minta pada manusia tadi, mintalah kepada Allah. Manusia kita setakat berikhtiar. Anak saya nak masuk asrama pun Ustaz, saya dah berdemam Ustaz 40 malam untuk turut saya bangun tahajud, tapi tak dapat juga MRSM nampak. Yelah, dah minta pada Allah, sekarang minta pada manusia lah. Ustaz, ni bapa saya sakit Ustaz, saya tak boleh kencing Ustaz. Kami dah jumpa dengan berbagai-bagai doktor kerajaan, tunggu dan tunggu, tak tahu bila nak selesai. Sekarang yang menerang Ustaz, sakitan yang sangat sakitnya dia sampai mak dia dah mati 40 tahun lalu pun dia panggil kerana nak bayar sakit tersebut. Sakit tak tuan-tuan? Orang tak boleh kecil lagi. Ya Allah, tak boleh bayar tuan-tuan ni. Saya dah minta Ustaz pada Allah SWT, setiasa minta, setiasa bersedekah. Asal minta dengan manusia, minta dua sekali tuan-tuan, tapi utamakan minta kepada Allah, itu yang paling utama. Itu yang lebih kita bersungguh-sungguh. Pada manusia ni, manusia boleh bagi, manusia tolak, tapi yang membuka pintu hati manusia Allah SWT. Jadi dalam ayat ini kata Imam Qurtubi, nampaknya Allah memandangkan lagi tempoh Nabi Yusuf dalam tahanan kerana dia lupa nak minta pada Allah, dia minta pada manusia. Ini kata para ulama tafsir terbalik. Hadisnya tidak ada, cuma mereka memahami daripada ayat. Baik. Kemudian kedua, raja bermimpi. Mimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan 7 ekor lembu yang kurus, 7 tangkai yang kering dan 7 tangkai yang basah. Tanya kepada menteri-menteri keliling, nampaknya mereka tidak boleh jawab. Barulah timbul cerita Nabi Yusuf balik semula. Dan Nabi Yusuf pun dibebaskan dan diminta untuk mentafsir mimpi tersebut. Tetapi Nabi Yusuf ni tuan-tuan, bila dia keluar dari penjara, dia kata pada raja, wa qala al-maliku tuni falamma ja'ahu rasul qala ji ila rabbik fas'alu ma balu niswati fata'na aydiyahum inna rabbi bikaydihin alim. Qala ma khatbukunna idha rawatuna Yusuf an nafsi qulna hasha lillah ma alimna alayhi min su'. qalat imra'atul aziz al-ana hasasa al-haqq ana rawatuhu an nafsi wa innahu lana sadiqin. Dhalika liya'lama anni lam akhulhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaydal kha'inin. Nabi Yusuf ni keluar sebagai seorang jawari. Dia berkata kepada raja, kalau nak bebaskan saya, tolong pastikan siapa yang bersalah, adakah saya atau mereka. Hari ini tuan-tuan, perempuan-perempuan yang terpaksa mengaku dan ketuanya mengaku akulah yang menggodanya. Sekarang Nabi Yusuf keluar sebagai seorang yang menang tuan-tuan. Berapa lama tempoh ini? Tempoh daripada dia dicampakkan ke dalam perigi tadi sampai kepada dia bebas dari penjara 28 tahun tuan-tuan. Tadi umurnya 12 tahun kan? Campur 28, dia dah jadi 40. Kebanyakan manusia nanti menjadi manusia 40 tahun. Itu sebab ada 2 ayat daripada Al-Quran yang meletakkan umur 40 tahun. Surah Al-Ahqaf 1 dan juga surah An-Nahl 1. Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, umur 40 ini adalah satu transition period yang penting kepada seseorang untuk dia berubah dari baik atau menjadi buruk. Terutamanya orang lelaki. Kalau umurnya 40 tahun dia masih lagi melambat-lambatkan sembahyang, tak kisah, tak pergi sembahyang berjemaah, tak ambil bola langsung tentang Islam, insya-Allah dia mati pun besok sebagai seorang fasik tuan-tuan. Tapi kalau umur 40 tahun nampak perubahannya ketara, dia mula bertanya kepada isi anak-anaknya tentang aurat, ambil berat kali ini, insya-Allah dia akan mati dalam keadaan beriman. Kerana 40 tahun adalah satu tempoh kematangan yang penting manusia berubah selepas itu menjadi orang yang baik kepada diri. Jadi Nabi Yusuf ini dilepaskan oleh raja dan kemudian dia menawarkan dirinya untuk menjadi menteri keuangan. Ja'alni ala khazain al-ard inni hafizun alim. Jadikan aku ini menteri. Kerana tuan-tuan, kalau kita tahu kita mampu, hendaklah kita menawarkan jawatan itu kepada diri kita sendiri. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan saya masuk politik untuk memperbaiki umat. Orang macam saya tak layak masuk, kerana saya pun tak mampu tuan-tuan. Menjadi seorang ustaz, balik ke rumah pukul 1 pagi, pukul 2 pagi tuan-tuan. Tapi menjadi ahli politik itu hanya pada dalam kereta. Mungkin dia nanti malam. Ini sekarang banyak ahli politik yang tak datang bertemu dengan rakyat dia akan dihentam dengan Facebook, dengan WhatsApp dan sebagainya. Itu adalah tuan.
Ya, kita minta supaya mereka ni ikhlas dalam apa yang dilakukan. Tapi nak ceritakan kalau mampu buat. Tapi kalau tak mampu jangan nanti. Faham tak? Tak payah ulas banyak-banyak ni. Ada politik ni tak semua orang faham dan tak semua suka. Tapi Nabi Yusuf dalam ayat ini menunjukkan kepada kita, kata para ulama, Syekhul Islam berkata, kau baca ayat ini, engkau akan faham bahawa Quran ini sesuai dengan semua zaman. Jangan kau fikirkan mesti keadaan perfect macam Nabi ada negara Islam seperti itu bahawa kau boleh tidak. Tidak. Nabi Yusuf telah menunjukkan satu contoh yang hebat, kerana dia bekerja di bawah raja yang kafir. Faham? Dia bekerja di bawah raja yang kafir. Ada peranan yang boleh dibuatkan, tuan-tuan. Jangan kita menyangkakan, oh tidak, sekarang Islam tidak ada maka saya tidak boleh buat apa-apa. Ini fahaman yang siap. Saya pergi ke Singapura, tuan-tuan. Saya kagum kadang-kadang melihat anak-anak orang Islam, generasi Islam di sana, Masya Allah, Islamnya lebih tebal daripada kita yang ada kat sini. Sebagai contoh, peranan mereka di sana. Di sana ada semua masjid. Masjid ini telah diambil keputusan di kerajaan untuk dirobohkan. Dan sebagai ganti, kerajaan akan beri satu tempat yang lebih selesa di kawasan bawah bandar. Kerana itu tengah-tengah bandar, tuan-tuan. Ada Singapura tak sini? Ada Singapura. Kalau dia nanti marah kat saya, dia cerita tak apa dia cerita. Okey, baik. Kerajaan Singapura buat keputusan untuk robohkan masjid itu. Ada nilai yang sangat mahal, dia letak di tengah-tengah bandar. Macam masjid Jami kamu bangun, tuan-tuan, di Kuala Lumpur. Okey? Macam masjid kampung Hulu di Melaka. Macam masjid Kuantan, tuan-tuan, di tengah-tengah bandar Kuantan, tanah yang paling premium, paling mahal. Sekarang kerajaan buat keputusan untuk robohkan dan beri mereka satu tanah yang lebih besar dan lebih selesa, tapi jauh daripada tengah bandar. Itu pun jauh juga, kerana mereka tu jauh-jauh, terpaksa naik MRT untuk sampai. Tapi ia mempunyai kenangan yang sangat manis. Datuk nenek moyang mereka pernah iktikaf, pernah qiyamul lail, pernah solat tarawih dan sebagainya. Itu susah dilupakan. Faham tak? Sekarang apa yang berlaku? Sahabat-sahabat kita daripada Singapura ini buat satu mesyuarat dan akhirnya mereka datang satu idea. Apa idea itu?